Yang mana yang penting saya akan sentuh lebih sikit. Okay, ya. Right, kita sambung dengan sistem otot. Dekat sistem otot ni actually ada terbahagi kepada 3 jenis, iaitu otot rangka ataupun skeletal muscle lah. Otot yang paling banyak kita nampak dekat tubuh kita ni adalah otot rangka lah. Okay, and then otot licin. So contoh otot licin ni ataupun smooth muscle, okay, bahasa Inggerisnya smooth muscle. Otot licin ni contoh yang mudah ialah usus. Usus kan, otot licin lah, kan. Tu kira otot licin. And then otot kardiak. Otot kardiak ni paling mudah lah. Memang satu je, tak ada benda lain, iaitu jantung. Tak ada lah, janganlah sebut otot kardiak tu hamstring. Tolonglah. Otot kardiak adalah jantung semata-mata. Okey, otot licin adalah usus, perut. Dia consider sebagai otot licin. Right, otot rangka ni yang lain-lain lah, tak kisahlah. Kita punya six pack, kan? Kita punya rectus abdominis, kita punya deltoid, kita punya hamstring dan sebagainya, itu adalah otot rangka. Okay, so function dia seperti yang tertera, saya rasa easy to understand, and one of the reason, one of the functions for the of the muscles adalah untuk menggerakkan, menghasilkan pergerakan. Okay, so bila dia contract, dia akan menarik tulang, so that pergerakan pun akan boleh berlaku. Of course, ingat tak yang slide awal, saya kata contraction nak berlaku, mesti ada rangsangan dahulu daripada otak, kan? So otak hantar rangsangan untuk kontraksi, and then bila rangsangan sampai dekat muscle, barulah boleh berlaku contraction. Okay, itu je punya fisiologi dia, untuk faham lah. ATP, nama dia ATP, tapi ATP ni datang daripada mana? Adenosine triphosphate ni, ATP ni datang sama ada daripada glukos ataupun boleh datang daripada protein, boleh juga datang daripada lemak, sumber dia. Okey, tetapi apabila kita convert menjadi tenaga, dia tidak lagi nama dia sebagai glukos, ia juga tidak lagi namanya sebagai protein, ia tidak lagi namanya sebagai lemak, ia dinamakan sebagai ATP. So yang tu saya akan sentuh pada hujung slide nanti. Okey, itu antara yang hujung. So bila sumber tenaga tadi, ATP tadi tu digunakan untuk mengkontraksikan otot, waktu itulah berlakunya penghasilan tenaga. Penghasilan haba. Okey, ya. Alright. So nanti kita akan discuss lagi lanjut lah tentang tu. Right, So ini jenis-jenis otot yang mudah lah untuk kita ingat semua. Tapi saya tahulah untuk sekarang ni kalau minta terus tak ingat dah. Kecuali otot-otot yang simple lah. Kita ambil contoh lah otot bahu kita, deltoid, saya rasa ramai orang tahu kan. Deltoid ni ramai orang dah tahu. Okay, apa lagi yang you all dah tahu dah pasal otot? Can someone mention? Yang selalulah orang sebut apa? Yang kita punya six pack tu. Tengok gambar six pack. Kan? Ini memang lah, kalau mana-mana pun kalau kata ada six pack, waktu tu memang jaranglah kita pakai baju. Betul tak? Kan? Cuba kalau you tak ada six pack, jarang you buka baju. Mesti baju akan sentiasa pakai. Kan? Okay? Saya pun sejak saya punya six pack sudah gone many years ago since it's gone, saya pun sudah jarang lah bergambar tanpa pakaian. Kan? Tiba-tiba jadi orang yang sangat baik. Kan? Sebab saya punya six pack sudah combine, dia jadi united. Kan? Dia jadi united, kan? Dia bersatu. Kan? Bersatu itu menyatu padukan all the six pack, become one. So dia sudah happy. Kan? So when it becomes happy, I pun happy lah. Kan? Macam gitu. Alright. Okay, siapa yang sama senasib dengan saya, kita boleh saling orang kata apa, memahami lah. Kan? Right? Long gone already lah. Saya ingat last saya ada six pack waktu early 20s lah. After that no more lah, saya ingat. Kan? Okay? Okay, but so nama untuk kita punya six pack tu kita call it sebagai rectus abdominis. Okay? Ataupun kita panggil bahasa mudah yang selalu kita sebut six pack lah, rectus abdominis, right? And then kita punya dada ni kita sebut pectoralis major, okay? Dada kita pectoralis major, and then kita tahu kita punya bicep, kita ada tricep, and kita ada apa lagi otot yang besar. Kalau tadi quadricep kita tengok di depan tu, kalau kita tengok peha otot peha kat depan, otot peha ni kita bahagi kepada beberapa bahagian. Kalau you all tengok dia ada kat situ ada tulis
rectus femoris. Okay, yang rectus femoris tu dia agak di tengah. And then dia ada yang beberapa lagi otot-otot yang menyilang-menyilang tu, yang itu adalah sartorius. And then dia ada abductor longus, ada banyak lah pecahan-pecahan dia tu. So itu adalah otot-otot yang make the quadricep. Okay, yang menghasilkan satu bahagian quadricep. Alright. But VMO kan dekat mana tu? Tu yang tu vastus medialis oblique. Yang saya kata antara otot yang kena kuatkan bagi orang yang ada masalah dengan lutut. Especially yang nak recover daripada operation lutut, nak kuatkan balik. So antara otot yang perlu dikuatkan adalah VMO, vastus medialis oblique. Okay, ya. Alright, so tu bahagian tu lah. So kalau kita tengok bahagian belakang, kita boleh nampak ni trapezius ni yang kita boleh rasa dekat sini. Okay, yang kita boleh rasa dekat sini, belakang sikit tu adalah trapezius. And then dekat bahagian bawah rusuk kita dan dekat area belakang perut kita tu, okay, adalah latissimus dorsi. Right, kita boleh nampak juga tricep daripada arah belakang. Okay, and then ada otot-otot kecil macam teres minor, teres major, apa semua tu, otot yang lebih kecil. And otot yang paling besar sebenarnya adalah gluteus maximus. Saya rasa kat sini orang Malaysia memang tak pernah kalah lah dengan otot ni. Kan? Jarang lah orang Malaysia kalah kan dekat gluteus maximus ni. Kan? Tak perlu pergi gym pun saya rasa antara yang terbesar lah dekat sini kan. Alright. Okay, so gluteus maximus, and then belakang kita ada hamstring. So hamstrings it is made up by bicep femoris. Okay, and then ada gastrocnemius, otot kaf. Kita selalu sebut otot betis kita. Okay, gastroc ataupun bahasa ringkasnya gastrocnemius. Okay, and then soleus tu kat tepi lah. Belakang bawah gastroc tu adalah Achilles tendon. Okay, warna putih tu Achilles tendon. Kenapa kau bang? Itu tendon Okay, now saya tak minta tuan-tuan semua ingat, tapi ambillah masa untuk mengenali otot-otot ni. Alright, especially otot-otot yang besar lah. Otot-otot yang besar. Sebab otot-otot besar ni mostly kita gunakan bila kita train atlet kita. So that tengoklah kepada sukan masing-masing. So kalau sukan tu perlukan upper body yang kuat, so that workout lebih banyak pada upper body compared to ambil lah vitamin tu. Bukan bermaksud lower body tak perlu buat langsung. Lower body pun perlu buat, apa tetapi keutamaan dekat mana? Yang paling sekali banyak. Kecuali sukan tu perlukan balance. Buat macam upper biasa, body buat kena ada, lower body pun kena ada, then you have to do it whole. Lepas okay? tu shoot, buat so, form shoot 3-4 kali, training form untuk shoot, improve body, buat distance. untuk muscle, being body jadi muscular, so adalah training regime dia. So adalah dia punya training method. Nanti you all akan belajar dalam topik training methodology kot. Saya ingat ada satu topik yang related ke latihan ke apa tak. Nanti sabar. Bukan jangan kau buat benda-benda yang salah. Dah so buat betul, kau buat yang betul. Right. So saya tak nak go kepada aktiviti ni sebab saya rasa ia akan ambil masa. Alia, saya terus kepada jenis-jenis 20 kali total semua mesti 20 kali. Kita right tentang jenis otot. Alia, okay, jenis fiber otot, sorry. Sini abang cakap. Dia masih lagi tentang otot tetapi jenis fiber dia sama ada ia bersifat fast twitch fiber ataupun sentak pantas. Masa start buat ataupun slow twitch untuk fiber. Slow apa tu twitch ejaan dia slow untuk, SLOW, twitch TWITCH. Apa tu nama dia? TWITCH. Distance mesti 12N. Okay. So sebab tu dia ada ST, ST adalah slow twitch, FT adalah fast twitch. So fast twitch fiber ataupun FT ataupun fiber sentak pantas ni dia lebih kalaulah orang tu ada lebih banyak komposisi fiber sentak pantas, dia lebih sesuai untuk masuk dalam aktiviti ataupun involve dalam aktiviti yang eksplosif, yang speed, yang perlu laju. Alright. So kadang-kadang kita perasan tak? Kadang-kadang kita ada ramai, ada 10 orang pelajar di sekolah. Contohlah ini kita ambil konteks mudah. Sekolah, pendidikan jasmani. Kadang-kadang kita saja nak suruh pelajar-pelajar kita race. Kan? Okay? Dan ketika dia orang race, kita nampak ada setengah tu, dia lari dah all out. Tapi macam tak pergi je. Kan? Ada yang laju macam lipas kudung pergi. Pam, lajunya. Kan? Ada yang macam dah all out tapi tak pergi. Bukanlah sebab dia obese ke apa. Kan? Tapi because of the muscles. Alright Because of the muscles. Alright? Muscles fiber yang dia ada. Komposisinya mungkin lebih banyak slow twitch berbanding fast twitch. And ia ada kaitan juga dengan genetik sedikit sebanyak.
Tak semua keadaan, tetapi ada juga ada berkaitan dengan genetik. So that kalau kita tengok dekat Malaysia, dalam konteks yang mudah, kita nampak biasanya untuk cara long distance lebih cenderung nampak dikuasai oleh atlet yang berbangsa India. Am I right? Untuk long distance. In general. I'm not saying that tak ada long distance runner dalam kalangan orang Cina atau orang mostly. Yeah, mostly. Okay. So basically because of genetically they have more slow twitch fiber compared to fast twitch. Alright? Okay. I'm not saying that all Indian memang ada slow twitch banyak. Ada juga Indian yang good dalam sprinting. Okay, because it's genetically influenced, but still we have to look individually. Itu point saya. Alright, itu point saya. Okay, now problem yang berlaku di sekolah. Okay, contoh. Okay, saya tak tuduh tapi yang berlaku sebab saya pun pelajar sekolah, saya pun pernah wakil sekolah, saya pun atlet sekolah. Biasa cara mudah cikgu nak buat kalau kata worst case scenario ialah dia cari mana pelajar dia yang aktif bersukan dan nampak cergas. Dan pelajar tu, dialah wakil sukan bola, dialah wakil sepak takraw, dialah acara 4x100, dia jugalah mungkin masuk 800. Perasan tak? Pernah. Okay? Pernah kan? So adakah adil untuk kita treat atlet kita atau pelajar kita macam itu? Kan? It's not fair. It's not fair at all because mungkin dia sihat, mungkin dia cergas, dia mungkin one of the fittest. But it doesn't mean dia boleh suit dengan semua aktiviti. That's my point. Right? Okay. In general, kita ada slow twitch and fast twitch yang agak balance. So that's why dalam sukan, kebanyakan sukan adalah bersifat intermittent, bersela. Maksudnya, kita main and stop. Badminton, intermittent. Play, stop. Play, stop. Play, stop. So intermittent. Right? So what about sukan hoki? Sama juga, intermittent. Macam saya boxing sama juga kan. Boxing pun intermittent tetapi dia intense. Intensity dia sangat tinggi sebab dia masa pendek dan dia memang intense. Tapi dia masih lagi intermittent. Because dia ada masa yang dia ada stop dia. Right? So my point, macam bola sepak pun intermittent. So most sports adalah kategori intermittent. Kebanyakannya yang bersifat eksplosif, full eksplosif 100 meter, 200 meter. Full explosive. Okay, yang ini memang kita perlukan pelari, memang slow twitch fiber dia mesti lebih banyak. Okay. Macam mana nak identify? Okay, yang ini yang susah. Ini yang susah. Sebab dia tak boleh dilihat dengan mata kasar. Ia hanya boleh diketahui apabila kita buat muscle biopsy. Tetapi masalah muscle biopsy dari segi etika penyelidikan ataupun dari segi etika kemanusiaan, sekarang ada orang yang fight. Sebab kita tebuk muscle kita, dia macam satu needle kecil, kita tebuk muscle and kita tengok muscle kita di bawah mikroskop. So dia sedikit sebanyak macam kita terpaksa guna kaedah yang invasive. So maknanya kita terpaksa merosakkan sedikit je sebenarnya, tetapi from human right ni ada setengah orang memperjuangkan. So dia memperjuangkan, dia macam seolah-olah macam kita dia macam mencederakan seseorang untuk mendapatkan sesuatu keputusan. So that's why muscle biopsy bukan lagi satu pendekatan yang digalakkan dalam current trend punya application lah. I'm not saying that tak boleh buat. Okay, mungkin ada reason-reason tertentu. Right? Sekejap, saya rasa macam ada soalan. Saya takut saya terlepas. Sekejap ya. Mr. Ang ada tanya, how about bodybuilding? Boleh elaborate tak soalan tu? How about bodybuilding tu, Mr. Ang? Can you elaborate a bit tentang soalan tu? Saya nak catch you punya point. Saya tanya bodybuilding using which muscle? Slow twitch or fast twitch muscle? Yeah. Oh, okay. Bodybuilding, okay. Slow or fast twitch, okay. Macam ni. Bila kita buat bodybuilding, dia ada dua benda yang kita target. You target nak besarkan muscle untuk ada kemampuan paling kuat untuk lifting, ataupun you nak ada kekuatan yang boleh dilakukan dalam tempoh panjang, which is to be specific muscular strength endurance. You want maximum strength or you want strength endurance? Sekiranya you nak maximum strength, you akan go kepada
dia tak peduli tentang you punya slow twitch fiber. Dia go kepada you punya fast twitch sebab you nak buat benda yang eksplosif. Alright? On the other hand, kepada strength endurance, so bukan bermaksud slow twitch tu tak penting, tetapi kita lebih nak tengok kemampuan muscle itu untuk melakukan kontraksi otot dan juga bebanan, mengangkat bebanan tu dalam repetition yang lebih banyak. Okay, that's the difference. So ia bergantung kepada objektif apa yang kita nak capai bila kita buat bodybuilding. So kita tak boleh sentuh kata oh bodybuilder terus nak sampai apa, nak mesti nak jadi fast twitch atau slow twitch. It could be both, ada pun tak apa. Sebab bergantung kepada apa yang dia nak capai dalam bodybuilding tu. Right Boleh faham dekat point saya dekat situ Okay, and then ada daripada Aldrian, what is the science explanation on why over time we lose fast twitch and slowly go into slow twitch? Okay, for your information, sebenarnya bila kita lebih banyak fast twitch, dia tak easily tukar kepada slow twitch and vice versa. Okay, kalau kita dah memang naturally lebih kepada slow twitch, dia tidak semudah-mudah tu kita boleh convert kepada fast twitch. Walaupun kita train, dia ada sedikit perubahan, tetapi perubahan itu tidaklah major. Okay, you nak convert Usain Bolt from fast twitch fiber punya person kepada long distance, it won't happen. Won't happen. Tidak akan berlaku. Right? You boleh ubah sedikit, tetapi dia takkan boleh lawan dengan long distance runner. Dia tetap akan kalah. Usain Bolt tetap akan kalah walaupun kita try untuk train dia jadi long distance runner. Okay, senang cerita, kalau you lawan kuda, you ada kuda yang race, you ada kuda yang lompat. You masuk race, dua kuda berbeza, tapi tournament tu adalah tournament race. You hantar kuda lompat, you akan kalah. Simple. Analogi yang simple. Okay, boleh dapat Alright So marathon consider sebagai slow twitch. Yes, correct. Alright, correct. What about dance sports? Latin, ballroom, okay, do both fast endurance. Okay, means that bagi sports yang ada macam saya cerita tadi intermittent, yang ada do both, maknanya kita ada dua-dua fiber tu. Sebenarnya macam ni. Jangan salah faham. Kita sebenarnya, semua kita ni ada dua-dua fiber ni. Slow twitch ada, fast twitch pun ada. Tetapi mana lebih dominant? Itu point saya. Alright? So kalau kita involve dalam suka-suka macam dance ke intermittent, so dua-dua ni perlu. Dua-dua ni function. Kan? Dua-dua ni ada kat kita. Cuma mana yang lebih dominan. So yang lebih dominan tu akan influence kemampuan kita. Boleh faham dekat situ? Alright? Sebab tu dalam sukan hoki ada good sprinter juga, dengan ada yang boleh dribble dengan laju, dengan kepantasan. Ada orang yang dribble dia tak pantas, tapi dia boleh dribble juga, kan? Itu sebagai contoh. Alright, type of fiber yang dia ada. Okay, itu tentang type of fiber. And then jenis pengucupan. Okay, saya nak try laju sikit dekat jenis pengucupan ni. Dia ada beberapa jenis. Satu, pengucupan isometrik, isokinetik, isotonik. Ada 3 jenis. Isometrik, isokinetik dan isotonik. Selama ni kita tahu isotonik ni pasal minuman isotonik je. Rupanya dekat muscle pun ada isotonik. Okay, yang tu kita tunggu dulu kemudian. Kita kenal dulu isometrik. Apa yang dimaksudkan dengan isometrik? Isometrik ni maksudnya pengucupan otot yang tidak melibatkan sebarang pergerakan pada sendi. Contoh, tuan-tuan bersandar pada dinding, tolak dinding kan. So bila kita tolak dinding, kita boleh rasa ada contraction, betul? Alright? Kita berdiri pada dinding, kita tolak dinding kan, kita boleh rasa contraction. Okay? Contraction, kita rasa ada tension dekat situ, tetapi tiada pergerakan because of we are statically contract the muscle. Alright? Isokinetik bermaksud pengucupan otot yang melibatkan pergerakan badan tubuh. Maknanya apa sahaja muscle contraction yang berlaku ketika ada pergerakan. Right? Okay. Pergerakan ni tak semestinya pergerakan yang biasa. Ia juga mungkin jadi pergerakan yang bergantung kepada peralatan tertentu. Kadang-kadang ada alat yang menggerakkan kita. Itu pun dikonsider sebagai pengucupan isokinetik. Berbalik kepada, berbalik pula. Kita teruskan kepada pengucupan isotonik. Isotonik ni, okay, isotonik ni dia terbahagi kepada dua. Satu konsentrik, satu isentrik. Okay. Saya nak bagi contoh macam mana yang mudah. Okay, kalau konsentrik, pengucupan di mana otot memendek. Okay, contoh
Kalau yang bagi sini kita panggil mendagu. Maknanya mendagu maknanya ada satu palang and then kita naik kan, mendagu lah. Betul? Alright, mendagu. So ketika kita mendagu tu bicep kita ni memendek. Tuan-tuan cuba pegang macam ni. Okey, semua buat macam ni, pegang bicep masing-masing. Alright, cuba pegang bicep masing-masing. Okay, tangan lurus, pegang bicep masing-masing. Okay, now bila you buat flexion, you can feel that bicep is shortening, memendek. Betul? Right. So maknanya berlaku kontraksi, shortening tu. Right? Concentric. Okay, ini adalah concentric. Okay, pemendekan yang berbentuk concentric. Tetapi kalau kita panjangkan balik, okay, pegang lagi sekali. Pegang balik dalam keadaan macam gini, pegang. Okay, dalam keadaan macam ni. And then tuan-tuan luruskan tangan. Okay, you can feel that the bicep memanjang. Right? Penguncupan eccentric dekat situ. So, dia memanjang. Ini yang dikatakan isotonic punya contraction, tapi dia terbahagi kepada dua. Satu concentric, satu eccentric. Alright? Tapi memanjang tu ada ayat dia lagi. Cuba baca betul-betul. Penguncupan di mana otot memanjang dalam keadaan tegang. Kalau kita buat tadi tegang tak? Kita cuma rasa memanjang saja, kita tak rasa tegang betul. Kan? Kita tak rasa ketegangan. We don't feel the tension. So macam mana nak rasa tegang? Mestilah ada sesuatu loading ataupun beban ataupun rintangan. Contoh pegang dumbbell. Alamak, saya lupa nak prepare dumbbell. Ada dumbbell sebenarnya. Okey, anggaplah saya punya remote ni adalah dumbbell Remote saya ni adalah dumbbell, let's say Alamak, tak nampak, dia tak detect. Okey, saya pegang remote. So katakan remote yang saya pegang adalah dumbbell. Okay, so sekarang saya angkat buat muscle flexion. Okay, macam ni lah selalu kita buat kan, flexion kan, right? Okay, and then kita lepaskan balik, betul? Bila kita lepaskan, dumbbell tu berat, betul? Dumbbell berat kan? Okay, ketika kita luruskan balik berat tu, kita hold dia. Maknanya, dia turun, dia masih lagi turun, dia tangan diluruskan, tetapi because of ada beban, so dia akan create tension. Otot memanjang dan tegang. Boleh faham? Boleh faham dekat situ? Otot memanjang dan tegang. So maknanya itu baru kita sebut sebagai eccentric. Ya. Kalau kata concentric maknanya dia memendek tapi memang mesti ada tension lah. Okey. Kalau setakat buat macam gini saja tak ada apa, je loose. Okey, je loose. Tapi bila ada beban, ada rintangan, bila kita turun balik kan, so itulah yang dikatakan concentric. Kalau siapa yang selalu buat bicep curl dengan dumbbell, senang ni nak faham. Ketika you naikkan atas dumbbell tu adalah concentric, ketika you turun tu, tetapi you turun bukan turun lepas loose. You turun tu kan kita hold kan, kita ada hold beban tu kan waktu turun kan. So waktu tu lah adalah itu yang dimaksudkan sebagai concentric. Okay, boleh dapat Dah petang ni, boleh follow ke? Doktor? Saya cakap, ya silakan. Nak tanya, what's your point of view about time under tension punya approach in terms of hypertrophy training regime? Sebab ada yang kata there's a optimum ratio for eccentric and concentric. Okay, good question. Sebenarnya, kita selalu selama ni kalau kita training, kita banyak fokus kepada concentric punya training. Selama ni lah, Tapi sekarang kajian-kajian, dia dah mula study tentang the effects of eccentric training kepada muscle development. And in fact, ada kajian-kajian dah bukan 1, 2, dah quite number. Eccentric training, untuk weight training punya eccentric punya kaedah, dia memang menyebabkan kecederaan kepada otot tu. Awal, kita panggil sebagai muscle soreness. Okay, saya akan sentuh juga muscle soreness kejap lagi. Right? So, muscle soreness tu berlaku dengan lebih greater, lebih kuat. Tetapi itu tidak bermaksud kita cedera sampai kita tak boleh buat lagi aktiviti. It's just soreness. But the point is ialah apabila kita bila kita rehab dan kita rehab daripada aktiviti tersebut, akan ada pembentukan otot yang baru, betul? Right? So otot yang baru yang terbentuk apabila lebih greater kita punya damage yang berlaku ketika kita buat exercise tu, lebih tinggi dia punya adaptation, dia punya penghasilan otot yang baru. So sebab tu bila orang buat kajian, sebenarnya dia dapati bila buat concentric, walaupun dia punya muscle soreness dia lebih tinggi, tetapi selepas satu tempoh dan adaptasi masa, kesan untuk pembentukan muscle itu lebih baik berbanding dengan concentric. Bukan concentric tidak baik. Concentric bagus, tetapi eccentric memberi kesan yang sedikit baik daripada concentric.
apa? Eccentric memberi lebih baik kepada concentric. Okey. Itu maksud saya. Okey. Boleh dapat Zubair Alright. But you have to careful juga, kena tengok dekat journal macam mana eccentric exercise tersebut dilaksanakan. Dia punya set dia, ulangan dia, dia punya repetition dia punya recovery period dia. Okay, so benda-benda tu kena ambil peranan. Betul eccentric, tetapi kita kena ambil peranan, ambil tahu tentang loading, tentang intensity, tentang recovery. So there is no point buat eccentric tanpa kawal variable ni, sebab dia boleh membawa kita kepada kecederaan yang lebih serius. Alright, sebab chances untuk injured dengan eccentric lebih greater, sebab dia agak lawan arus. Dia punya cara dia tu, dia macam lawan rintangan tu. Okay, alright. So that's why saya kata, walaupun kajian nampakkan lebih tu, study dengan dia punya method. So jangan simply lanjut, study method dia. So kita kena buat homework sikit. Okay. So saya baru sentuh tentang muscle soreness. So muscle soreness ni adalah tentang biasa berlaku. Siapa yang lama tak exercise, tak masuk gym, tiba-tiba masuk gym, ini biasa lah. Lepas setengah jam ke sejam dekat gym, habis keluar semua sakit-sakit badan kan, betul? Right? Sakit badan itu adalah sign of muscle soreness. So what is delayed of muscle soreness kan? So biasanya delayed of muscle soreness ni dia berlaku selepas berapa jam hingga hari. Okey, ada yang lepas berapa jam dah rasa, okey, ada yang membawa sampai hari kedua, ketiga. Bergantung kepada setakat mana kita letakkan atau kita dah buat latihan tu dan kita dah letak pressure on the body. And setakat mana body kita mampu untuk adapt dan juga recover. Bagi orang yang memang dah lama tak exercise and suddenly pergi buat gym, tiba-tiba nak ingat macam dia waktu 20-an, dia dah 40-an, tapi dia rasa dia 20-an lagi, dia buatlah all the chest punya exercise, semua aktiviti lah kan. Saya bukan orang yang selalu masuk gym, tapi walaupun saya kat rumah saya ada mini gym, tapi saya taklah buat hari-hari juga kan, sebab tu macam ni juga dan app pun tak ada kan. Right? Tapi point saya ialah every time saya buat, so saya akan ada masa soreness tu. But the good thing, bila buat resistance training ataupun weight training ni, yang bestnya, dia all semua perasan kan, dia punya feel dia tu lepas buat weight training. Semua rasa macam badan semua dah besar kan. Dia punya feel tu kan, dia punya keluar lepas buat weight training tu, rasa macam nak keluar pintu tak lepas. Kan? Pintu tu sebenarnya muat tu untuk kita keluar masuk, tapi lepas buat weight training rasa macam sangkut nak keluar. Kan? Alright So, sebenarnya kita tak salah tau apa yang kita rasa tu. Kita tak salah. Memang tak salah sebab kita panggil dia sebagai transient hypertrophy. Transient hypertrophy bermaksud maknanya pembesaran otot seketika. Itu memang berlaku. Kenapa rasa dia besar sikit, otot kita besar sikit? Sebab banyak fluid berkumpul dekat otot ketika itu. Sebab tu lepas exercise, kalau you buat bicep curl ke apa kan, you duduk depan cermin. You boleh nampak you punya muscle tu, lain macam. Kan? Sebelum masuk, padahal baru setengah jam je workout. Kan? Itu yang kita panggil transient hypertrophy. Kalau nampak lah, tapi kalau kata lemak banyak sangat, mungkin dia tak berapa nampak lah sebab dia banyak lagi layer-layer yang cover. Kan? Tapi point saya ialah itu adalah normal. Kita akan nampak bigger size sikit, tetapi ia bersifat seketika. Lepas tu dia akan susut balik. Alright Dan dia datang dengan rasa sakit-sakit, sengal-sengal badan. Okay, itu dah dipanggilkan sebagai muscle soreness. So macam mana nak baiki muscle soreness ni? Kan? Rasa sengal ni macam mana? Ada banyak cara, ice salah satunya, massage salah satunya. Okay, sports massage bukan massage dengan pakcik leman ke apa benda tu. Ini sports massage. Right, what's the difference? Because orang yang buat sports massage, dia ada knowledge pasal anatomy. Dia tahu macam mana position otot-otot dan macam mana dia punya alur fiber. Alright, dia akan make sure bila dia massage untuk kembalikan fiber punya aluran dia tu kepada tempat yang proper. Right, sebab bila kita contract, kita punya muscle fiber agak berselirat sikit. Okay, so that's the idea of doing sports massage. Alright, so ice pun membantu juga. Sorry, kejap ada soalan. Saya takut saya terlepas jauh. Kat sini no pain, no gain. Okay. No pain, no gain is correct. But remember, pain, kena pandai defer pain tu. Jangan sampai injured. The moment you get injured, okay, is
no more, you tak progress lagi. Once you get injured, maksud saya injury yang sampai limit yang you tak boleh buat activity, so itu bukan no pain no gain. Itu memang no gain. Because of what? Because you dah sampai injured, you sampai threshold yang mana badan you melebihi threshold yang badan you boleh cope pada masa itu. Right? So kena careful. Walaupun no pain no gain is correct, but it's not suitable untuk all the time. You have to understand. Alright, dekat situ. And bodybuilding focus more on incentive training for muscle growth. Yes, correct. But because dia selari dengan findings, research findings sekarang pun lebih banyak dekat eccentric. And is it DOMS related to sleep time and protein intake post workout? No, DOMS hanya berlaku apabila you membuat kerja kepada muscle, you memang buat you nak muscle you bekerja. So DOMS hanya berlaku selepas itu. It's nothing to do dengan you punya sleep time. Tetapi untuk recovery daripada DOMS, sleep adalah salah satu approach yang membantu untuk recovery. Okay, kena faham Tetapi DOMS tidak berlaku disebabkan kurang tidur, tetapi kurang tidur boleh melengahkan recovery DOMS. Kena faham dekat situ. And protein intake post workout. Okay, good. Protein intake post workout memang perlu sebab dia recovery punya purpose, tetapi boleh juga diambil sebelum. Okay? Alright. Okay. So kena protein boleh ambil je sebelum dan selepas. Okay? Dengan syarat ambil sebelum dan selepas, dan kerja yang dikenakan adalah bersesuaian dengan pengambilan protein intake. Kalaulah you ambil protein, beli whey protein yang harga satu bekas sekilo berapa, 2 kilo ke saiz tu, yang harga 230 ke 220 ringgit tu, whey protein, tak kisahlah cap apa sekalipun, cap ayam dan todak ke apa ke, tak kisahlah. Kan? Alright? Tapi exercise you buat apa? Exercise you buat jogging. So sia-sia. That protein sia-sia. Dia hanya menjadi satu minuman suplemen protein sahaja. Dia tak bantu untuk develop muscle you banyak. Because you tak ada stimulation kepada muscle. Tak berlaku pun muscle soreness langsung, tak ada langsung kerja yang diletakkan kepada muscle yang menyebabkan perlu dibina semula muscle-muscle yang baru. Okay, so kena faham. Ambil protein ni pun macam saya kata ambil suplemen tadilah. Biar kena pada tempatnya. Kalau tak perlu, cukuplah makan ayam dan ikan sahaja. Right. Okay. And then rawatan dengan ais boleh guna mandi ais atau wap ais seperti sauna. Okay, sauna. Okay, kena faham. Sauna bukan mandi ais. Sauna tu panas kan? Setahu saya kan? Tak ada ke sauna sejuk? Tak ada. Sauna panas semua. Kan? Right. Yang ais tu, saya ada tengok yang luar negara pun dia mandi ais, dia tak mandi ais, dia ada masuk dalam incubator yang ais tu memang dalam tu dia duduk buat saja. Okay. Yang tu dia panggil control control temperature room. So maknanya tak kisah apa pendekatan pun. Sebenarnya konsep dia kalau kita duduk dalam aircon yang boleh duduk dalam ais dalam kesejukan sekejap dalam berapa dia punya degree dia dalam 8 to 10 degree Celsius tak silap saya. Pun sebenarnya kalau bilik itu kita boleh stimulate macam tu pun dia boleh membantu sebab dia adalah environmental punya efek, tetapi lebih kuat kalau kata kita duduk dalam tempat yang ada touch dengan skin. Contoh dalam air, sebab tu kita mandi air dalam kolam yang berisi ais tu kan, so that dia akan bantu untuk recovery. Sebenarnya bantu recovery, dia nak bagi kita punya sel-sel mengecut lebih cepat, blood flow kita pun lebih rendah sebabkan salur darah kita akan mengecut. So itu tujuan guna ais tu. Tapi orang kata apa? Itu part of recovery process. Right? Part of recovery process. And ada masa juga, bukan duduk dalam tu lama-lama sebabnya skin kita pun ada tolerance. Maknanya kalau sampai numbness, sampai rasa kebas, elok kita keluar. Jangan duduk lama sangat sebab skin boleh burn dengan ais. Kita sebut skin burn juga walaupun kena pada ais. Kena dengan akibat ais boleh jadi skin burn. Right? So that's why kalau kita tuam ais kat permukaan pun careful, jangan sampai dia burn. Right? Rahim, okay. Yang ni susulan dari atas lah. Boleh share atlet recovery rutin yang baik. Okay. Ada banyak lah rutin. Ada banyak rutin macam saya kata tadi. Proper sleep, enough. Ice. And then protein intake untuk kalau kata melibatkan muscle punya recovery, protein. Okay. And of course nutrition kena jaga.
Okay, nutrition. Recovery ni bukan melibatkan physical saja. Recovery mesti melibatkan dengan nutrition sekali. Right? Bergantung kepada sport masing-masing. Yang ni kita kena tengok individual lah. Sport itself ataupun individual athlete tu. Bergantunglah kepada kerja yang dia dah buat. Okay? Kat situ So benda ni agak besar lah, agak besar. Okay, dia punya rutin. Sports massage pun boleh apply, tak ada masalah. Sport massage. Sport massage ni kena faham, kita bukan nak menghilangkan kecederaan orang tu. Kadang-kadang kita cedera, macam contoh kita ada muscle stiffness. Okay? Muscle stiffness. So that kita gunakan sport massage tu adalah untuk reducekan muscle stiffness. Tapi kalau orang tu katakan mengalami kecederaan kepada kepada lutut, and then dia ada rasa stiffness kepada bahagian yang related dengan lutut. Contoh quadricep dia rasa stiff selepas operation. So kita boleh buat massage pada muscle yang stiff, tapi kita tak urut lutut yang cedera. Itu beza dia. Itu Pernafasan adakah penting untuk otot? Pernafasan is kekal untuk pernafasan sahaja, tetapi apa yang kita dapat dari pernafasan adalah oksigen yang kita nak oksigen yang efisien masuk ke dalam tubuh. Yang tu lagi penting. Alright Sebabnya yang sampai ke otot nanti adalah oksigen, bukan udara yang kita sedut. Oksigen tu yang sampai, yang kita nak ke otot. So that yang tu kita akan sentuh, yang tu ada kaitan dengan cardiovascular fitness, yang lebih tepat kita sebut sebagai VO2 max. Okay? VO2 max. Yang tu cerita lain pula lah. Alright, so saya kena teruskan lagi sebelum nanti kita tak sempat habis on time. Okay, ini tentang otot, agonist, antagonist dan synergis. So saya ambil contoh tadi yang kita buat bicep curl tadi. So ketika kita buat bicep curl, kita buat flexion, ini otot bicep yang memendek adalah otot yang agonist. Okay, tricep menjadi antagonist. Apabila kita luruskan tangan kita macam ni, bicep ni menjadi antagonist, tricep yang menjadi agonist. So agonist dengan antagonist dia saling berlawanan. So mesti ada otot yang memanjang, yang buat kerja, dan satu yang let go, yang bagi peluang kat satu lagi otot. Kan? Apabila otot ni pula buat kerja, satu lagi otot yang akan bagi ruang. And ada satu lagi sinergis. Sinergis ni adalah otot yang menyokong bagi aktiviti tadi berlaku dengan baik, dengan baiklah. Okey, contoh kalau kata bicep macam ni, macam contoh kita buat bicep curl. So ketika flexion agonist adalah bicep, antagonist adalah tricep. Tetapi ketika kita luruskan, tricep adalah agonist, ini adalah antagonist. Synergis, apakah otot yang bantu? Brachioradialis ni dekat sini ni, dekat atas elbow ni, dekat sini. Ni antara otot yang jadi synergis. Otot yang membantu menggerakkan dan menstabilkan pergerakan otot-otot tadi. Boleh faham Itu sahaja beza di antara agonist dan antagonist dan synergis. Okay. Ni contoh saja, saya rasa tak susah, boleh baca nanti dekat slide. Saya tak tahu you all dapat slide ni tak? Ada dapat slide ni? Tak ada Okay, mungkin boleh minta dekat Freddy kot nanti. Okay. Right, mungkin boleh minta dengan Freddy nanti. Saya rasa you all dapat buku saja kot kan? Nota kan? Kan? Okay Tak ada apa. So yang ni semua ada dalam nota saya rasa ni. Ada kan dalam nota kan? Gambar ni ada tak? Ada tak dalam nota? Tak ada. Pasal contoh. Tak ada. Tak ada Ni tak ada apa. Ini contoh dia ketika flexion. Macam contoh kayuh basikal. So ketika kita kayuh basikal, so otot apa yang membuatkan lutut kita boleh bengkok? Kan? Kita kayuh kan, nampak dia tengah bengkok kan, lutut kita tu kan. So yang agonistnya adalah otot hamstring. So otot hamstring tu yang agonist, dia tarik quadricep jadi antagonist. Dia relaxkan. Right Dia relax. So ni contoh lah sebagai contoh. Ketika nak luruskan kaki, terbalik. So kalau kata ketika luruskan kaki, so yang quadricep lah yang jadi agonist, hamstring yang jadi antagonist. Dia songsang lah. Dia songsang.